Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Pada video kali ini, cikgu akan menerangkan cara untuk kamu menyediakan penyata belanjawan tunai. Jadi sebelum tu, kamu boleh muat turun soalan di ruangan deskripsi video ini dan kita boleh cuba menjawabnya bersama-sama. Baik, pertama sekali kita lihat format penyata belanjawan tunai. Pertama sekali kita ada tajuk, nama perniagaan dan belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir. Ini pula mengikut tarikh dalam soalan. Jadi tarikh soalan kita adalah bagi 3 bulan berakhir pada 31 Mac 2021. Jadi yang pertama sekali kamu ada lajur. Lajur yang pertama adalah butir, kemudian diikuti dengan lajur-lajur bulan. Jadi untuk soalan ini kita akan buat lajur bulan Januari, Februari dan bulan Mac. Kemudian di lajur butir kita lihat yang pertama sekali, baris pertama kamu ada item baki awal. Baki awal untuk kita masukkan baki awal pada setiap bulan. Jadi kalau soalan menyebut ada baki awal tunai ataupun bank pada bulan Januari, kita akan masukkan di ruangan Januari. Dan diikuti dengan item penerimaan. Di sinilah kita masukkan ke semua item penerimaan dalam soalan tersebut. Kemudian kita akan jumlahkan ke semua penerimaan. Dan kemudian kita ada pula item pembayaran. Di sini kita akan masukkan ke semua pembayaran yang terdapat dalam soalan dan kemudian kita akan jumlahkan pembayaran-pembayaran tersebut. Kemudian diikuti dengan lebihan ataupun kurangan. Kalau kamu perhatikan di tepi ni, cikgu ada labelkan huruf. Bagi awal cikgu labelkan huruf A, jumlah penerimaan cikgu labelkan huruf B, jumlah pembayaran cikgu labelkan huruf C, lebihan kurangan ni cikgu labelkan huruf D dan bawah sini nanti kita akan ada baki akhir, cikgu labelkan huruf E. Bagaimana untuk kamu mendapatkan lebihan ataupun kurangan? Kalau kamu lihat di sini cikgu tulis B tolak C. Jadi jumlah penerimaan kita akan tolak dengan jumlah pembayaran. Lebihan kurangan ini merujuk kepada beza antara penerimaan bulan tersebut tolak dengan pembayaran bulan tersebut. Itu dipanggil lebihan ataupun kurangan. Jika penerimaan lebih besar daripada pembayaran, kita akan panggil di sini lebihan. Itu angka positif. Sebaliknya, jika penerimaan adalah kurang daripada pembayaran bulan tersebut, maka di ruangan lebihan kurangan ini kita akan sebut sebagai kurangan, kita akan masukkan sebagai angka negatif. Dan akhir sekali kita ada baki akhir. Sini cikgu buat huruf A tambah D. Cara untuk kamu mengira baki akhir adalah kita mengambil baki awal, kita akan tambah dengan D. Di sini merujuk kepada lebihan ataupun kurangan. Ini baki awal akan tambah dengan lebihan untuk kamu dapatkan baki akhir. Ataupun sekiranya tadi kamu dapat kurangan, maka baki awal akan ditolak dengan kurangan untuk mendapatkan baki akhir. Kemudian baki akhir bulan semasa akan dibawa menjadi baki awal pada bulan berikutnya. Itu adalah penerangan ringkas tentang format belanjawan tunai. Jadi proses tadi kamu akan lakukan untuk setiap bulan. Sekarang ni kita akan merujuk kepada soalan pula. Kita lihat di sini, perniagaan Zulaika memulakan perniagaan pada 1 Januari 2021. Beliau telah menyediakan maklumat berikut untuk tujuan penyediaan belanjawan tunai perniagaannya. Yang pertama sekali, cikgu dah pecahkan untuk memudahkan perbincangan kita pada hari ini, iaitu item penerimaan dan pembayaran telah pun diasingkan. Tapi dalam soalan sebenar nanti, item penerimaan dan pembayaran akan dicampur adukkan. Jadi kamu kena menentukan sendiri sama ada item ayat tersebut adalah item penerimaan ataupun item pembayaran. Tak apalah, kita lihat yang pertama nah. Merekod item penerimaan item A di sini, memasukkan modal tunai. Keyword yang pertama di sini, memasukkan. Jadi bila masuk maksudnya kita menerima wang. Memasukkan modal tunai pada 1 Januari 2021 ke dalam perniagaan RM50,000. Jadi di sini kamu masukkan di bawah penerimaan. Kita akan tulis butirannya sebagai modal dan masukkan angka sebanyak RM50,000. Kamu perhatikan di soalan di sini dia sebut tadi memulakan perniagaan.
Jadi, apabila soalan baru sahaja memulakan perniagaan, ini bermaksud pada bulan Januari tidak ada baki awal. Jadi, kesilapan yang selalu murid buat ialah memasukkan modal pada bulan pertama ni di bawah item baki awal. Okay, jadi sila hati-hati dengan soalan bahagian tersebut. Okay, yang pertama selesai. Terlihat pula yang kedua. Item jualan dalam bulan Januari adalah RM85,000. Baik, itemnya adalah jualan. Jualan dalam bulan Januari adalah RM85,000 dan dijangka akan meningkat 10% setiap bulan daripada bulan sebelumnya. Semua jualan adalah secara tunai. Okay, di sini kamu lihat kata kuncinya adalah jualan, bermaksud kita akan menerima tunai. Okay, kita jual barang, kita terima tunai. Jadi item B di sini akan dimasukkan ke dalam penerimaan. Butirannya adalah jualan. Dan pada bulan Januari angka diberikan adalah RM85,000. Ini kemasukan RM85,000. Okay, tapi disebut di sini dia akan meningkat 10% setiap bulan daripada bulan sebelumnya. Jadi kamu buat pengiraan. Okay, kita ambil 85,000. Kita akan darab dengan 1.1. Kerana 100% meningkat 10%, maka kita akan dapat perpuluhannya adalah 1.1. Jadi untuk bulan Februari, jualan adalah sebanyak 93,500. Okay, kita tulis ini 93,500. Kemudian dalam bulan Mac, kita terus sambungkan pengiraan. Kita darab lagi sekali dengan 1.1. Maka kita akan dapat angka dalam bulan Mac untuk jualan adalah 102,850. Okay, itu cara untuk kamu mengira peningkatan jualan setiap bulan. Okay, cikgu letakkan jalan kira di sinilah untuk kamu rujuk nanti. Bulan Januari ke bulan Mac meningkat sebanyak 10%, jadi kita darab dengan 1.1. Bulan Februari ke bulan Mac akan meningkat lagi 10%, so kita darab dengan 1.1. Okay, itu adalah pengiraan untuk item jualan. Okay, sekarang kita lihat item C. Perniagaan menerima komisen. Okay, kata kerja di sini menerima. Ini masuk di bawah penerimaan. Item kuncinya adalah komisen. Sebanyak 500 pada bulan Februari dan akan meningkat sebanyak 5% dalam bulan berikutnya. Okay, jadi dalam item penerimaan, kita letakkan butirannya sebagai komisen. Dan disebut menerima pada bulan Februari. Jadi bulan Januari tiada komisen. Komisen kita catat dalam bulan Februari sebanyak RM500 dan meningkat 5% dalam bulan berikutnya. Jadi kita ambil 500, kita akan darab dengan berapa? Kita akan darab dengan 1.05. Okay, dia meningkat 5%, jadi kita darab dengan 1.05. Jadi kita dapat angka untuk bulan Mac, komisen yang berjumlah RM525. Okay, itu adalah cara untuk kamu memasukkan item-item penerimaan. Sekarang kita akan belajar cara untuk merekod item pembayaran. Kita lihat butiran yang pertama untuk pembayaran. Belian setiap bulan adalah seperti berikut. Okay, diberikan kepada kamu bulan Januari belian berjumlah RM35,000. Bulan Februari belian berjumlah RM45,000 dan bulan Mac belian berjumlah RM55,000. Di bawah ni disebut pula 50% daripada belian setiap bulan adalah secara kredit. Tempoh kredit adalah 1 bulan. Okay, di sini kamu kena faham beberapa perkara. Daripada jumlah tiap bulan ni bukan sepenuhnya dibayar secara tunai. 50% setiap bulan adalah secara kredit. Jadi bermaksud di sini 50% kita bayar secara tunai, 50% pula kita beli secara hutang, itu secara kredit. Yang ini kita akan bayar kepada akaun belum bayar
tapi dalam tempoh kredit 1 bulan. Maksudnya kalau kita beli bulan Januari, kita akan bayar baki 50% dalam bulan Februari. Begitu juga kalau kita beli dalam bulan Februari, baki 50% kita akan bayar dalam bulan Mac. Belian dalam bulan Mac, 50% kita akan bayar dalam bulan April. Jadi bagaimanakah kamu nak masukkan item belian menggunakan contoh soalan ini? Kita lihat sekarang. Yang pertama sekali, kita masukkan item belian. Yang ini adalah yang secara tunai. Jadi kita ambil pengiraan lah. Bulan Januari kita ada 35,000 jumlah belian. Kita bahagi dengan 2. Jadi kita dapat jumlah yang secara tunai adalah 17,500. Jadi kamu masukkan di bulan Januari 17,500. Yang secara tunai kita bayar dalam bulan yang sama. Kemudian tadi cikgu sebut kita ada 50% untuk akaun belum bayar. Jadi kita tuliskan butirannya adalah akaun belum bayar. Dan kita akan masukkan baki 50% dalam bulan Februari. 17,500 baki kita masukkan dalam bulan Februari. Sebab kita ada tempoh kredit selama 1 bulan. Kita lihat pula untuk bulan Februari. Dalam bulan Februari jumlah belian adalah 45,000. Jadi 45,000 kita bahagi dengan 2, kita dapat 22,500. Jadi yang pertama sekali kita masukkan dalam jawapan belian tunai dalam bulan Februari, bayaran dalam bulan semasa adalah berjumlah RM22,500. Kemudian baki 50% akan dibayar dalam bulan Mac. Kita masukkan bakinya 22,500 dalam lajur bulan Mac. Kemudian terlihat untuk bulan Mac, jumlah belian adalah 55,000. Kita bahagi 2, separuh. Jadi kita dapat angkanya adalah RM27,500. Masukkan di dalam bulan Mac di bawah item belian. Okay, baki 50% lagi akan dibayar dalam bulan April. Jadi tidak termasuk dalam jawapan kita. Okay, itu cara untuk kamu masukkan item belian dan juga item akaun belum bayar. Andainya jumlah belian setiap bulan kita ada buat belian secara tunai dan sebahagian lagi belian secara kredit. Okay, kita selesai item D. Sekarang kita lihat pula item E. Belanja bulanan lain adalah seperti berikut. Kata kunci di sini adalah gaji pekerja adalah 2,500 setiap bulan. Kita masukkan dalam jawapan kita. Butirannya kamu boleh tulis gaji pekerja 2,500. Okey, setiap bulan sama nilainya. Dan item yang terakhir, kata kunci di sini adalah kadar bayaran. Kadar bayaran bulanan. Kadar bayaran bulanan adalah 600 dan dijangka meningkat 2% pada bulan Mac. Okey, kita masukkan dalam jawapan. Item butirannya tulis kadar bayaran. Dan pada bulan Januari masukkan 600. Begitu juga dalam bulan Februari masukkan 600. Tetapi pada bulan Mac dikatakan meningkat 2%. Kita darab 600, kita darab dengan 1.02. Maka untuk bulan Mac, kadar bayarannya berjumlah RM612. Okey, itu adalah cara untuk kamu memasukkan angka item untuk pembayaran. Setelah selesai memasukkan semua item penerimaan dan pembayaran, langkah seterusnya adalah untuk kamu mengira jumlah penerimaan dan juga mengira jumlah pembayaran. Okey, di sini kesilapan yang murid-murid mungkin lakukan adalah kamu mungkin mengambil jumlah termasuk dengan baki awal. Jadi ingatlah, kita hanya menjumlahkan penerimaan sahaja. Jadi daripada angka modal sehinggalah angka komisen. Manakala untuk jumlah pembayaran kita ambil daripada jumlah angka belian sehinggalah item kadar bayaran untuk kita masukkan di bawah baris jumlah pembayaran. Jadi kita lakukan penjumlahan
tiap-tiap bulan terlebih dahulu. Jadi untuk bulan Januari, jumlah penerimaan bulan Januari adalah RM135,000. Untuk bulan Februari, jumlah penerimaan adalah RM94,000. Dan untuk bulan Mac, jumlah penerimaan adalah RM103,375. Okay, kita jumlahkan daripada baris modal sehingga ke baris komisen. Kemudian untuk pembayaran, jumlah pembayaran dalam bulan Januari adalah RM20,600. Untuk bulan Februari, jumlah pembayaran adalah RM43,100. Dan untuk bulan Mac, jumlah pembayaran adalah RM53,112. Okay, yang ini kita ambil jumlah daripada baris belian sehingga ke baris kadar bayaran. Okay, setelah kamu selesai menjumlahkan penerimaan dan jumlahkan pembayaran, berikutnya kamu perlu mengira lebihan ataupun kurangan. Okay, ingat tadi cikgu sebut kita ambil jumlah penerimaan, kita akan tolak dengan jumlah pembayaran untuk setiap bulan. Jadi di sini kamu rujuklah untuk bulan yang Januari, kita akan ambil RM135,000, kita akan tolak dengan RM20,600. Jadi untuk bulan Januari, kita dapat lebihan sebanyak RM114,400. Kita buat langkah yang sama untuk bulan Februari. Kita ambil jumlah penerimaan itu RM94,000. Kita akan tolak dengan jumlah pembayaran RM43,100. Jadi untuk bulan Februari juga kita dapat lebihan itu sebanyak RM50,900. Dan untuk bulan Mac, begitu juga langkah yang sama. Kita ambil jumlah penerimaan Mac. Kita akan tolak dengan jumlah pembayaran Mac. Jadi masih lagi dapat lebihan iaitu RM50,263. RM50,263. Itu pengiraan lebihan ataupun kurangan. Kalau kamu perhatikan, tiap bulan kita akan dapat lebihan kerana pada setiap bulan jumlah penerimaan adalah melebihi jumlah pembayaran. Dan langkah terakhir adalah untuk kamu menghitung baki akhir, iaitu kita ambil A tambah D. Baki awal ditambah dengan lebihan ataupun tolak dengan kurangan. Jadi kita tengok untuk bulan Januari. Okey, bulan Januari tidak ada baki awal. Jadi kosonglah, kosong tambah dengan lebihan. Maka untuk baki akhir bulan Januari kita akan dapat sama dengan lebihan lah, RM114,400. Okey, angka baki akhir bulan Januari akan dibawa menjadi baki awal bulan Februari. Jadi kamu salin semula angka yang sama di atas, RM114,400. Sekarang ni kamu akan ambil angka untuk bulan baki awal bulan Februari, kamu akan tambah dengan lebihan bulan Februari. Jadi 114,400 kamu tambah dengan 50,900, kamu akan dapat baki akhir bulan Februari adalah sebanyak RM165,300. Okay, baki akhir bulan Februari bawa menjadi baki awal untuk bulan Mac. Salin semula angka yang sama di atas dan ulang langkah yang sama lagi sekali, iaitu baki awal bulan Mac kamu akan tambah dengan lebihan bulan Mac. Jadi baki akhir bulan Mac kamu akan dapat RM215,563. Okay, itulah cara untuk kamu menyelesaikan penyata belanjawan tunai. Okay, cikgu harap video kali ini dapat membantu kamu untuk menyediakan belanjawan tunai. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bye.